Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia dan izin Allah. Kita berada di bulan Ramadan yang mubarak, iaitu bulan yang dimuliakan, bulan yang luar biasa, yang juga disebut sebagai penghulu kepada segala bulan, Syahrus Siyam. Dan pada hari ini adalah hari kedua kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Tentulah ada perubahan terhadap jadual kehidupan kita kan. Kena bangun awal, tak boleh makan, tak boleh minum, dan juga menjaga tingkah laku kita, penglihatan, kata-kata dan ucapan-ucapan yang lain. Sehingga Nabi SAW mengingatkan kita apabila ada orang memaki hamun kita ataupun mengungkap kata-kata yang kesat, maka dia suruh kita jawab, katakan aku berpuasa, aku berpuasa. Jadi maknanya bulan yang kita sebut sebagai bulan Ramadan ni bukan sekadar tidak makan dan tidak minum. Ini perkara yang paling penting sekali, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jangan kita salah anggap seolah-olah puasa kita ni sekadar tak makan dan tak minum. Ya, itu adalah satu perintah, tak makan tak minum. Tapi ada perintah-perintah yang lebih besar daripada itu yang terkandung dalam falsafah Ramadan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam min qablikum la'allakum tattaqun, dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Pada bulan Ramadan ni tuan-tuan akan dengar ayat ni banyak kali dibaca oleh para asatizah dalam khutbah dan sebagainya. Kenapa? Kerana ayat ni agak fokus, iaitu yang pertama, seruan Allah kepada orang beriman. Tuan-tuan sekalian, apabila sebut orang beriman ni, orang yang ada semangat dalam membuktikan keyakinannya kepada agama yang dia anuti, itu dia panggil orang beriman. Ya? Kalau dia sekadar menjadi seorang Muslim, boleh jadi dia tak puasa. Adakah orang tak puasa tu kafir? Tak. Tapi dia bukan orang beriman lah. Sebab orang beriman ni dia mesti diuji. Yang kedua, orang beriman tu mesti membuktikan keimanannya. Maka di bulan Ramadan ni Tuhan panggil orang beriman. Ada orang tak puasa, ada. Pukul 11 tadi Food Panda dah hantar makanan dah. Dia kata nak guna untuk buka. Takut lambat. Petang dah takut ribut, hujan. Dia order awal dah nasi kandak. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, orang beriman ni dia lain. Maka seruan ni khusus. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang beriman, wajib atas kamu puasa. Tuhan kata wajib. Wajib ni perintah Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang macam mana? Puasa yang macam orang dulu puasa. Orang dulu-dulu, umat yang terdahulu puasa juga. Cuma bezanya umat Nabi Muhammad SAW, dia puasa dalam bulan yang khusus, yang disebut sebagai Ramadan. Umat-umat terdahulu mereka puasa tapi tidak khusus macam kita ni bulan Ramadan. Ya. Kita ni khusus puasa bulan Ramadan. Ditetapkan iaitu pada bulan Ramadan. Nak puasa, kena tengok anak bulan pula. Tengok anak bulan dah masuk puasa ke belum. Ya. Dah buka puasa, tengok terbenam matahari. Jadi bukan sekadar tak makan tak minum saja, nampak tak? Bukan sekadar tak makan tak minum. Tapi ada elemen-elemen lain yang menyebut tentang puasa itu. Orang dulu pun puasa. Puasa ini untuk apa? Apa sebab nak puasa? Tuhan nak dera tubuh badan kita ke? Jadi Tuhan bagi tahu, aku suka puasa ni ada sebab. Sebab dia apa? La'allakum tattaqun. Tuhan suruh kita puasa bukan kerana suruh jimat duit. Tuhan suruh kita puasa bukan suruh kita diet. Tuhan suruh kita puasa bukan nak dera tubuh badan kita ni, tak makan, tak minum siang hari. Ya? Lapar tak tuan-tuan? Mestilah lapar. Mana boleh tak lapar? Siapa cakap tak lapar tu bohong kan? Mesti lapar. Sebab biasa tengah hari duduk pergi makan. Saya duduk mari kuliah Zuhur sini, saya tahu tengah hari mana ada orang. Hari ni ramai sikit. Sebab tengah hari nak pergi makan kan? Memang jadual makan tengah hari, lunch hour. Tak salah pun, tuan-tuan sibuk kerja, lepas tu nak kena makan, nak kena masuk pejabat.
Siapa-siapa yang dah makan, dia datanglah kuliah. Hari ni je, dalam sejarah mula pukul 1. Biasanya 1.20 baru ada orang. Tapi sebab tak makan. Tak makan, datang kan suruh daripada duduk merayau kat alam anda. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, lapar, mesti lapar. Tak apa cakap tak lapar. Lapar. Tetapi matlamat ataupun ujian kepada puasa itu bukan lapar dan dahaga. Ujiannya ialah la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu tu bertakwa. Apa kena-mengena tak makan tak minum dengan takwa? Kadang kita duduk fikir kan. Mungkin tuan-tuan tak nak fikir, tapi banyak orang-orang bukan Islam tanya. Apa signifikan tak makan tak minum boleh menjadi kita takwa? What is the significant? Tuan-tuan, ia bukan soal tak makan tak minum. Ia adalah kutiba alaikumusiyam, wajib atas kamu puasa, iaitu mentaati perintah Allah tu. Sebab tu kita kena faham ayat Quran ni. Tuhan suruh kita puasa la'allakum tattaqun, moga-moga kamu bertakwa. Dengan tak makan tak minum boleh takwa ke? Bukan tak makan tak minum tu boleh takwa. Yang takwa tu mematuhi perintah Tuhan tu. Kutiba, wajib atas kamu puasa. Dengan wajib mentaati perintah Allah, itulah yang menyebabkan kita tu menjadi la'allakum tattaqun. Sekarang mau bincang pasal semalam pun ada orang telefon tanya isu yang dibangkitkan persoalan berjimak dengan isteri di bulan Ramadan tu, macam mana nak buat? Kena kafarah ke tak kena kafarah? Ada pandangan kata buka puasa dululah, lepas tu baru berjimak di isi siang hari. Tuan-tuan, sebenarnya perbahasan tu bukan macam tu. Perbahasannya, sebab tu jangan ambil perbahasan agama di tengah-tengah, dia jadi kacau. Perbahasannya ulama bincang bab-bab ni, iaitu pertama, kenapa bersetubuh dengan isi siang hari tu kena kafarah. Itu dulu. Sebab tu tuan-tuan, ngaji agama ni bukan boleh main baca buku lepas tu pergi cerita kat orang. Tak boleh, dia kena faham method tu. Kenapa Tuhan kenakan kafarah bagi orang bersetubuh siang hari? Tu kena fikir. Maka ulama bincang ada dua perkara. Saya sentuh sikitlah isu ni. Pertama, kena kafarah itu kerana dia tidak memuliakan kedatangan bulan Ramadan. Itu bincang tu. Ulama bincang benda tu. Kenapa kena kafarah? Kafarah sebab dia tak memuliakan bulan Ramadan tu. Tu pasal. Bukan kerana dia tak puasa tu. Ulama bincang. Satu lagi kata, kenapa kena kafarah? Satu lagi kata sebab dia puasa. Maka kalau dia tak puasa, maka dia tak kena kafarah. Ini perbincangan ulama ada dua perkara besar ni. Dua perkara besar ni. Maka perintah ataupun kewajipan berpuasa dan mereka yang bersetubuh disebut dalam ayat Quran kena kafarah dan disebut dalam hadis dan sebagainya. Maka kita lebih cenderung ialah kerana Ramadan, kemuliaan Ramadan. Sebab tu dalam hadis-hadis sebut mereka yang tak makan, tak minum siang hari di bulan Ramadan dan juga menjaga nafsu syahwatnya, maka diberikan ganjaran kepada masuk syurga. Nampak? Jadi bulan tu dimuliakan, maka sebab itulah dia kata kena kafarah. Kalau tidak agama ni jadi main-main. Habis macam mana kalau tuan-tuan yang outstation yang boleh tak puasa tu? Isteri tak kerja pula, jomlah sama-sama outstation. Jadi kerana bermusafir boleh tak puasa, boleh ke siang hari melakukan hubungan suami isteri. Kena kafarah ke tak kena kafarah? Nampak kan jadi bincang tu jadi panjang kan? Sebab kita kena faham apa perkara asas yang dibincang secara besar dulu, iaitu kafarah tu dikenakan, iaitu kerana tidak menghormati bulan Ramadan, kemuliaan Ramadan tu. Jadi janganlah tuan-tuan jadi kelang kabut. Semalam jenuh untuk jawab. Saya tak suka jawab benda-benda ni tuan. Saya cakap terang. Saya tak minat perbahasan benda-benda macam ni. Sebab nanti perbahasan ni adalah perbahasan akademik. Dibincang dalam kuliah-kuliah, pandangan-pandangan fuqaha. Kenapa fuqaha cakap begini? Kenapa dia cakap macam ni? Jadi pandangan-pandangan tu adalah pandangan perbincangan dalam akademik yang menyebabkan kita kena ambil ulama ni kata apa, ulama ni kata apa, kenapa datang hukum kafarah, kenapa tak boleh setubuh siang hari, kenapa malam hari, kalau orang tak puasa macam mana, boleh ke dia setubuh, kalau dia nak setubuh tu dia kena buka puasa ke tak buka. Ini semua perbincangan yang sangat rumit. Jadi kita tak payah lontar pada orang awam. Orang awam simple je. Apa dia? Tuan-tuan jangan bersetubuh siang hari di bulan Ramadan. Habis cerita. Sabar-sabarlah tunggu maghrib. Lepas maghrib
Orang awam cukup terima hukum situ, sudah memadai. Bukan semua benda tuan-tuan boleh bagi tahu kat masyarakat. Pening nanti. Nanti masyarakat akan ambil kira apa? Dia kata, oh, Islam ni boleh macam tu pula, boleh ada helah-helah pula. Senang je lah. Tak nak bersubuh siang hari, kita bukalah puasa dulu. Korma rotab tu ada lagi kan dalam peti air tu. Ambil makan dulu. Baca pula Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Oh, jadi agama ni jadi perli-perli lah. Tak? Agama ni jadi main-main lah. Apa makna hukum kafarah tu? Jadi sebab tu orang awam jangan terlibat dengan perbincangan macam ni. Dia perbincangan dia panjang, rumit perbincangan itu. Orang awam terima je lah, sabar je lah. Ya, sabar je lah. Ya. Baik, kita balik pada perbincangan ni. Tuan-tuan sekalian, kenapakah dikatakan puasa itu boleh menjadikan seseorang itu bertakwa? Bukan kerana dia tak makan tak minum, tapi kerana dia taat pada perintah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia membuktikan ketaatannya itu walaupun bersendirian. Siapa pun tak tahu. Dia makan ke dia tak makan, siapa pun tak tahu. Dia saja dengan Allah. Boleh je dia pergi buka peti air tu, ada je macam-macam tamar. Maryami ada, Safawid ada, Ajwa ada. Bini tak ada, anak tak ada semua. Dia makan sebiji. Siapa tahu? Isteri dia pun tak tahu ada luak satu biji tamar dalam tu. Tetapi puasa ni dia dengan Tuhan. Dia dengan Tuhan. Maka sebab itulah Tuhan latih kita bukan hanya bulan Ramadan, bahawa apa saja yang kita buat Allah tahu. Bukan hanya bulan Ramadannya. Jadi bulan Ramadan ni jaga sungguh-sungguh kan? Jaga sungguh-sungguh, mata jaga, telinga jaga, mulut jaga, semua jaga. Jari jemari pun jaga, tak ada komen mengarut-ngarut, tak ada duk bergasak dalam WhatsApp group, tak ada nak komen dalam media-media sosial benda kita tak tahu. Kita tahan jari jemari kita. Kenapa? Aku puasa. Habis kalau puasa kenapa? Tuhan tahu. Allah tahu. Ya, Allah tahu. Saya tangguh sekejap untuk azan.
Baik tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Maka yang menyebabkan seseorang itu mencapai tahap yang disebut sebagai takwa kerana dia tahu apa saja yang dia buat diperhati, dihitung dan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni yang menyebabkan manusia itu capai tahap takwa. Sebab tu puasa bukan sekadar tak makan dan tak minum. Ya, tak makan dan tak minum tak akan menyebabkan kita jadi takwa. Tak makan dan tak minum kerana mematuhi perintah Allah itu yang menyebabkan kita takwa. Kenapa tak makan? Kerana Tuhan kata jangan makan. Kenapa tak minum? Tuhan kata jangan minum. Sampai bila? Sampai waktu yang ditetapkan untuk kita berbuka puasa. Jadi bila kita puasa ni kita kena ingat kenapa? Kerana perintah Allah. Dalam keadaan kita berpuasa itu ada perkara-perkara lain yang Tuhan perintahkan juga. Contoh, tadi yang saya sebut tak boleh bersetubuh dengan isteri siang hari. Contoh, apa lagi? Dalam puasa kita tak boleh buat apa? Jangan kita maki hamun orang. Yang Nabi SAW kata jangan balas ucapan-ucapan yang buruk. Yang orang cakap kat kita jangan balas balik. Katakan aku berpuasa. Samalah juga tuan-tuan dapat mesej-mesej dalam WhatsApp group dan sebagainya. Orang komen lebih-lebih, orang cakap lebih-lebih, kita berasa hati. Kita jawab, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Sebab sekarang mungkin orang tak jawab dengan lisan, tapi orang jawab dengan tulisan. Dengar satu berita, dia komen. Kadang-kadang saya masuk juga, baca komen-komen orang. Ya Allah, teruknya komen. Prasangka buruk. Baru seseorang tu kena tuduh di atas satu kesalahan. Tapi belum tahu lagi orang tu bersalah ke tidak. Tapi kita lah komen, itulah dia, itilah dia. Kita komen apa? Kita maklumat pun tak ada. Kan lebih baik kita duduk diam. Jadi bulan Ramadan ni latih kita benda tu lah. Supaya 11 bulan yang kita akan lalui ini, kita kekal dengan latihan tu. Kenapa kita nak komen benda kita tak tahu? Artis tu, artis ni, orang tu, orang ni, kita pun tak tahu. Kita dapat satu berita je. Tapi kita lah komen. Bulan Ramadan kita komen macam-macam. Komen dengan tanya dua benda berbeza. Kita telah buat prejudgment, satu tuduhan. Sedangkan Nabi kata apabila datang perkara-perkara macam ni, jaga. Mulut jaga, tulisan kita jagalah. Dalam konteks hari ni kita banyak menulis. Orang tu nampak pendiam je, tapi tengok kalau dia komen dekat Facebook, dia menakutkan. Kalau berdepan tak berani pun dia. Tapi kalau dalam komen Facebook, amboi, bukan main lagi. Tapi kalau kita berdepan tanya dia, tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Jadi ketakwaan itu datang ada sebab. Sebab Tuhan kata apa? Piala yang kamu nak dapat nanti piala takwa. Hujungnya nanti la'allakum tattaqun. Baik. Kemudian di bulan Ramadan itu sekalian, kita sedia maklum dah lama dah kita puasa. Umur tuan-tuan sekadar 50, dah mungkin 40 tahun dah tuan-tuan puasa. Ataupun 35 tahun dah puasa. Mari pula dengar kuliah ustaz cerita pasal puasa lagi. Tak ada cerita lain ke ustaz? Cerita lain pada bulan Ramadan cerita puasa lah. Cerita apa? Bulan bola kita cerita pasal bola. Ini bulan Ramadan. Supaya puasa kita itu bukan sekadar lapar dan dahaga. Ya. Kita bukan nak kerana lapar dan dahaga. Bukan. Ada matlamat besar. Baik. Cuba tuan-tuan tanya diri tuan-tuan sendiri. Tuan-tuan seronok ke datang Ramadan ni? Seronok ke tak seronok? Lidah mungkin boleh kata, seronok. Ya ke? Betul ke seronok? Cuba tanya daripada lubuk hati yang dalam. Seronok Ramadan? Hari ni dah ada orang tulis. Dah buat countdown. 28 hari lagi kita akan menyambut hari raya. Baru je puasa sehari, dah countdown hari raya dah. Ya? Macam tu ke orang seronok dengan kedatangan Ramadan? Cuba masing-masing tanya diri masing-masing. Tak payah jawab tu, tak tanya. Aku ni, betul ke seronok dapat datang Ramadan ni? Ataupun seronok lah, dah ada bulan Ramadan. Ya ke? Kadang-kadang ustaz-ustaz pun kena tanya diri dia juga. Betul ke ustaz seronok cakap ke orang ya? Ustaz betul ke seronok ni ustaz? Seronok lah. Kenapa? Kuliah dah on. Ya, tazkirah dah boleh on. Seronok juga. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita nak tahu seronok tak seronok dengan kedatangan Ramadan, kita mesti ada ilmu. Kenapa kita seronok dengan datang Ramadan? Kalau kita tak ada ilmu, kita akan kira bilalah penderaan Ramadan ni akan berakhir. Bilalah nak habis ni, duk kira countdown raya. Tapi kalau kita ada ilmu tu sekalian, kita akan seronok. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW. Apa yang disebut oleh Nabi?
As-salatu khamsun wal jum'atu ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffirat ma bainahunna idza izajtanabal kaba'ir. Yang disebut oleh Nabi dalam hadis riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat 5 waktu dari Jumaat ke Jumaat, dari Ramadan ke Ramadan akan menghapuskan dosa-dosa antara tempoh tersebut apabila menjauhi dosa-dosa besar. Jadi tuan-tuan tengok, kita akan jadi seronok datang Ramadan ni bila kita ada ilmu ni. Apa dia? Yang pertama, solat 5 waktu. Kita ni bila solat 5 waktu, dan apabila dari Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan, di antara tempoh-tempoh itu dihapuskan semua dosa. Dosa apa? Dosa kecil. Ya? Dosa kecil. Dosa besar? Dosa besar tak dihapuskan oleh Allah, melainkan kita bertaubat. Ambil perhatian tuan-tuan sekalian. Dosa kecil, sebab dosa kecil ni kita tak dapat nak elak. Dosa besar kita boleh elak. Kita tak minum arak, kita tidak berzina, kita tidak melakukan khianat. Dosa besar kita boleh elak. Tapi dosa besar, dosa-dosa kecil tak boleh. Susah kan? Mana nak boleh elak? Baik, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut melalui Nabi SAW ni, apa dia? Iaitu Ramadan ke Ramadan, maka dia ampunkan dosa. Jadi bila kita ada bulan Ramadan ni, dengan kita berpuasa, dengan kita menjaga pantang larang puasa, maka Tuhan menjanjikan dosa kecil kita diampun. Seronok tuan-tuan? Barulah seronok. Apa lagi? Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala juga sebut, iaitu ganjaran bagi orang berpuasa itu Tuhan balas sendiri. Dia berpuasa kerana aku. Jadi tuan-tuan, kita dapat reward ni, puasa ni Tuhan bagi terus. Seronok tak? Tentulah seronok. Maka keseronokan berpuasa tu mesti dengan ilmu. Apa lagi? Sedekah-sedekah yang kita berikan. Barang siapa yang membelanjakan bagi orang berbuka puasa, maka tidak dikurangkan pahala puasanya seperti pahala orang itu berpuasa. Seronok tak? Seronoklah. Jadi keseronokan menyambut Ramadan itu mesti dengan ilmu. Jadi kita pun keluar duit bagi orang makan. Sebiji tamar untuk dia buka puasa. Kita pun taja makanan orang. Orang tu buka puasa dengan makanan kita bagi. Maka itu yang menyebabkan kita mendapat ganjaran pahala puasa dia. Bukan maknanya kawan tu punya puasa kurang pahala. Tak. Kita akan dapat sama seperti orang tu berpuasa. Seronok dah. Barulah ada keseronokan. Maka barulah kita berlumba-lumba melakukan ibadat. Kita baca Quran, kita sembahyang sunat, ganjarannya tak sama seperti mana kita berpuasa pada bulan-bulan selain Ramadan. Ganjaran tidak sama seperti mana kita membaca Al-Quran pada bulan-bulan yang lain. Maka baru rasa seronok. Sebab itu saya tanya tadi, tuan-tuan, seronok tak datang Ramadan ni? Orang yang faham, orang yang ada ilmu, dia akan kejar, dia akan rasa seronok. Tapi orang yang tak faham, dia akan rasa satu penderitaan. Lambatlah duk tengok jam bila nak buka ni. Bila nak habis ni, duk countdown raya dah. Sebab dia tak dapat merasai bahawa di situ ada keindahan Ramadan yang perlu kita rebut. Baik. Begitu juga tuan sekalian, kita rasa seronok dengan kedatangan Ramadan ni. Kenapa? Kerana bulan ini disebut sebagai Ramadan Al-Mubarak. Ya. Kita berjalan di dalam bulan Ramadan ni dalam keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa benda baik kita buat, semua dilipat gandakan pahala oleh Allah. Maka kita kena rebut sungguh-sungguh. Malam harinya kita solat sunat tarawih. Ya, tak dapat solat berjemaah di surau masjid kerana faktor-faktor SOP dan sebagainya, sembahyanglah di rumah. Tak dapat buat 20, buatlah 8. Buatlah sekadar yang kita mampu buat dalam keadaan kesibukan masing-masing. Ya, maka buatlah. Semalam ada seorang pegawai di BKL, petugas di BKL. Dia kata, Ustaz, saya bulan Ramadan ni Ustaz, tak dan buka puasa kat rumah Ustaz. Kata, kenapa? Start kerja pukul 3 petang sampai pukul 12 malam. Jadi memang tak ada peluang untuk berbuka puasa dengan keluarga. Memang tengah sibuk, tengah pantau pasar borong Selayar. Jadi nak tengok orang datang berniaga ni, pendatang ke apa. Jadi memang tak sempat. Isteri saya kata, kerja sampai tak sempat dapat puasa dengan anak isteri. Tak apalah, nanti saya ambil cuti. Jadi tuan-tuan tengok, ada orang
Dia bekerja kan, tak dapat nak solat isyak berjemaah, tak dapat nak solat tarawih berjemaah. Balik buatlah. Balik buatlah, semayanglah kat rumah. Ya, tak ada masalah, semayang kat rumah. Buatlah. Main kat rumah biasanya habis cepat berbanding dengan solat dekat surau. Betul tak tuan-tuan? Lepas baca Fatihah, rokok je lah. Tak ada baca dah surah. 15 minit, habis 20. Laju bukan main. Ya, tapi kalau semayang kat luar, panjang. Tentu sekalian, apa pun sebenarnya, kita kena lihat Ramadan ni, kelebihan-kelebihan yang Tuhan sediakan. Kalau tidak, kita tidak akan enjoy dalam menyambut Ramadan. Kita tak akan enjoy. Kita duduk fikir bila nak buka, apa nak makan, tu je. Tapi kalau kita ada ilmu pengetahuan, maka kita akan merebut dengan kelebihan-kelebihan yang ada. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, saya seru pada tuan-tuan, ambil peluang pada bulan Ramadan ni. Peluangnya besar. Ya. Dan kita takut, datang Ramadan ni kita takut. Apa kita takut? Takut kita tak ambil peluang tu lah. Kita terlepas peluang-peluang tu. Disediakan keberkatan, kita tak ambil. Disediakan kenikmatan, kita tak ambil. Disuruh kita sedekah, kita tak sedekah. Disuruh kita baca Quran, kita tak baca Quran. Disuruh kita solat sunat, tak solat sunat. Disuruh kita memberikan perhatian kepada fakir miskin, kita maka rugilah kita. Rugilah, samalah Ramadan tahun ni dengan Ramadan tahun lepas. Tak ada apa-apa pun perbezaan. Sebab itu tuan-tuan, bila kita berada di bulan yang disebut sebagai Mubarak, bulan yang penuh keberkatan ni, kita kena ambil peluang. Sebab tahun depan siapa boleh bagi jaminan dia akan masuk bulan Ramadan. 2-3 hari lepas, beberapa orang kawan-kawan saya meninggal. Bukan seorang. Seorang meninggal hari Jumaat. Seorang meninggal hari Ahad. Yang dia pun sama-sama kita doa dulu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wahai Allah, berkatilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Dia tak sampai. Kita yang sampai. Tuan-tuan yang ada dalam kuliah ni sampai. Dia tak sampai. Kawan saya 2 orang meninggal dunia. Seorang meninggal hari Jumaat. Hospital Serdang kena heart attack. Seorang meninggal pada hari Isnin. Ya, pada hari Ahad meninggal. Kena heart attack. 1 hari lagi dia nak melangkah masuk ke pintu Ramadan, yang dia pun mengaminkan doa imam, doa yang imam baca seperti mana saya baca tadi, dia tak sampai. Wa balighna Ramadan, dia tak sampai. Kita sampai. Kita dapat masuk, kita dapat melangkah. Semalam kita dah berpuasa, hari ni kita puasa, tapi tak ada jaminan kita boleh puasa sampai penghujung Ramadan. Tak ada siapa boleh bagi jaminan. Rider-rider yang menghantar makanan, Grab Food ke, Panda Food ke, data semalam menunjukkan jumlah kematian mereka sejak PKP 1,600. Mereka rider-rider pergi hantar makanan ni, mereka mati lebih ramai daripada mereka, jumlah yang kena COVID-19. Kemalangan jalan raya. Mereka tak sempat masuk berbalik kena Ramadan. Tapi kita tuan-tuan sempat. Sebab tu saya sebut awal-awal tadi, kita kena faham. Kita jadi gembira dengan datangnya Ramadan bila kita dah melangkah masuk dan kita tahu kelebihannya. Kalau kita tak tahu kelebihan-kelebihannya, biasa. Hari Isnin malam pertama solat tarawih. Ya, saya tak sempat solat tarawih di masjid, saya masih lagi di jalan. Lalu saya pun lalulah tuan-tuan. Lalu beberapa buah masjid. Saya tengok penuh orang sembahyang, seronok, alhamdulillah seronok. Saya tak sempat sampai rumah lagi. Pada masa yang sama, ketika saya lalu tu, saya juga melalui kawasan Bangi. Ada di situ futsal. Penuh juga tuan-tuan. Terang menderang dengan spotlight. Siapa mereka semua tuan? Anak-anak kita, Melayu, Muslim. Orang lain tengah solat sunat tarawih, mereka berfutsal penuh padang. Di Bangi. Tak payah sebutlah section berapa. Pada masa sama saya lalu, saya tengok pasar raya penuh juga dengan orang. Adakah ini orang-orang yang seronok dengan kedatangan Ramadan? Kita tanyalah, kita tak tuduh. Seronok kan macam tu? Orang lain sedang beribadat, orang lain sedang taqarrub ila Allah, mendekatkan diri itu. Mereka tak ada apa. Saya laluan ada kedai-kedai makan, penuh. Sebab apa? Sebab tak payah daftar masuk kedai makan. Masuk surau kena daftar, di Selangor kena daftar nak sembahyang tarawih. Selamba je. Macam ni kah orang sambut Ramadan yang kata dia gembira dengan kedatangan Ramadan? Betul kah? Sebab tu saya tanya tuan-tuan tadi. Tuan-tuan, betul ke tuan-tuan gembira dengan kedatangan Ramadan? Cuba jawab dalam hati.
Sungguhkah aku ni gembira? Atau aku ni kelentong yang gembira? Mulut dia cakap gembira, tapi hati tak gembira pun. Tanya diri kita. Kalau kita gembira, mesti ada sebab. Kenapa gembira? Kenapa gembira datang Ramadan? Itu yang hadis-hadis sebut kelebihan-kelebihannya. Lepas tu kita kan ada ilmu. Oh, rupanya bukan sekadar tak makan, tak minum. Tuhan bagi ganjaran ni, Tuhan bagi ganjaran ni. Kita bagi orang makan sebiji tamar je buka puasa tu, kita dapat ganjaran pahala puasa dia. Oh, kita pun tak boleh nak puasa 60 hari. Nak puasa 60 hari ingat senang ke? Oh, susah. Tapi, bulan Ramadan kita bagi sebiji tamar. Orang tu bahkan tamar kita buka puasa. Oh, kita dapat pahala puasa dia. Islam tak sebut kita kena bagi dia sepinggan biji tamar ke, ataupun sepinggan nasi biryani ke, tak. Sebiji tamar dia buka puasa je. Dengan tamar yang kita bagi, oh Masya Allah, kita dapat pahala puasa. Jadi tuan, inilah bulan ni. Seronok tak seronok? Seronok lah, baru rasa, baru seronok. Maka kita pun nak bersedekah, kita pun nak berinfak, kita pun nak melakukan ketaatan-ketaatan lain. Seperti mana solat-solat sunat yang dilipat gandakan pahala. Seperti mana bacaan-bacaan Al-Quran yang diberikan ganjaran-ganjaran yang besar. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala pula menghapuskan dosa-dosa kita pada bulan Ramadan ni. Seronok tak? Seronoklah, Allah hapus dosa. Puasa je Tuhan ampun dosa. Masya Allah, hebat. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, biarlah puasa kita puasa yang ada kualiti. Ya, bukan puasa yang sekadar tak makan, tak minum. Kita nak puasa kita ada kualiti puasa. Iaitu kualiti itu diukur bagaimana sekalian? Kualiti itulah Tuhan sebut la'allakum tattaqun. Itulah kualiti puasa. Moga-moga kamu itu bertakwa. Baik. Kemudian dalam hadis yang lain tuan-tuan sekalian, Rasulullah SAW bersabda, bagi orang yang berpuasa, yang ini yang menjaga sunnah dan adabnya, akan mendapat dua kegembiraan. Iaitu yang pertama apa dia? Yang pertama, apabila berbuka, dia gembira dapat melaksanakan puasa. Dan yang kedua, apabila dia dapat bertemu dengan Tuhannya, dia bergembira disebabkan ibadat puasa itu. Baik, secara rasionalnya, orang yang puasa pasti seronok bila masuk waktu buka. Betul tak? Terutamanya kanak-kanak. Anak-anak kita kan. Dia tanya lagi, Abah, berapa lama lagi Abah? 5 minit. Lamanya, sekejap je lagi. 5 minit je lagi. Bila dah azan je, Abah boleh buka? Buka. Tengok, sebelum dia makan tu dia senyum dulu. Sebab dia dapat tahu boleh makan dah, seronok. Seronok, budak-budak seronok dapat buka puasa. Kita pun disuruh gembira juga. Kenapa? Kerana kita telah berjaya mengharungi ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini dapat puasa penuh. Dapat puasa, alhamdulillah, syukur pada Allah. Lepaslah kita salah satu daripada ujian dunia ni. Kita dapat puasa. Sebab itu tuan-tuan, orang yang puasa ni dia akan jadi orang baik kalau dia mula dengan solat. Kalau orang tu dia tak solat, bila dia puasa, dia susah sikit nak jadi baik. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu cegah manusia daripada perbuatan fahsya dan munkar. Sebab itu tuan-tuan tengok, ramai orang berpuasa tapi tak semuanya solat. Tak semua solat. Puasa. Bazar Ramadan tu, yang rambut perang, karat, 4WD pun tak boleh hilang. Puasa. Kalau spray 4WD kat rambut dia tak hilang. Tapi selamba. Kuku penuh, apa nama tu? Warna-warni. Macam mana dia semayang? Macam mana dia semayang? Puasa. Tengok kuku penuh warna. Nampak tak? Tapi dia puasa. Tapi dia tak solat. Sedangkan solat dan puasa tu dua-dua berada dalam rukun Islam. Orang bukan Islam pun cuba-cuba puasa. Orang bukan Islam pun dia cuba-cuba puasa juga. Sebab itu kalau kita nak jadi la'allakum tattaqun tadi, dia bukan sekadar puasa. Puasa tu satu madrasah latihan. Sebab tu dalam bulan Ramadan ada sembahyang sunat tarawih. Latihan. Selain pada buat wajib, buat yang sunat. Supaya lepas daripada Ramadan, kita ni biasa solat-solat sunat yang lain. Bukan sekadar yang wajib. Sebab itu orang yang sekadar puasa, lepas habis Ramadan, dia kan tak sembahyang balik. Kadang-kadang dalam bulan Ramadan pun dia tak sembahyang dah. Tak sembahyang dah bulan puasa ni, dia tak sembahyang dah. Dia puasa je, tapi tak sembahyang. Ada orang macam tu? Ada. Tuan-tuan tengok. Ramai lah, tak payah sebut dah. Kan? Tuan-tuan sedia maklum. Tapi orang yang memang jaga sembahyang,
Bila datang puasa, dia menjadi lebih baik. Sebab tadilah dia tahu kelebihan-kelebihan di antara ganjaran-ganjaran yang disediakan oleh Allah di bulan Ramadan. Sebab tu kita ni bulan Ramadan ni bukan sekadar kita fokus tak makan tak minum, tapi fokus benda-benda lain. Jangan membazir. Gunakan duit itu pada tempat yang sewajarnya. Maklumlah sekarang tuan-tuan orang susah ramai. Orang susah sekarang ramai kesan daripada PKP, kesan daripada COVID-19, ramai orang susah. Ya. Saya sebagai Presiden Pertubuhan Alif, NGO yang duk bantu orang, hari-hari lah. Ya, sekarang tengah menguruskan makan minum kepada fakir miskin. Tahun ni tak capai target lagi. Ya, kita nak bagi makan sebulan fakir miskin. Masak, pack makanan pergi hantar. Saya masih belum capai target lagi. Baru dapat sekitar dalam 8,000 daripada 50,000 ke 60,000 yang diperlukan. Sebab orang susah, orang pun tak bagi derma. Kami hari-hari masak, pergi hantar makanan kepada orang-orang fakir miskin. Orang yang memang tak mampu makan. Ramai tuan-tuan. Di Bandar Baru Bangi, di Kajang, di Setapak, di Gombak. Ramai orang miskin. Saya semalam pun ada orang kena halau daripada rumah, minta bayar sewa. Ya. Ada orang yang di Kelantan kita bantu. Kita hantar sumbangan untuk bantu mangsa banjir di Kelantan, RM5,000 melalui Pertubuhan Alif kita hantar. Ada makcik yang tugas dia, apa dia? Kupas ikan bilis, rumah pun buruk. Satu guni ikan bilis, upah dia RM10. Tanya makcik ni, satu guni ni berapa hari makcik buat? Kadang-kadang satu hari, kalau mula 8 pagi sampai petang, dapatlah. Kadang-kadang buat 2 hari. 2 hari baru dapat RM10. Kita bagi RM200 ke dia, seronok dia. Ya. Saya melalui Pertubuhan Alif baru ni hantar satu paket kurma, kacang, masuk duit RM100 untuk 50 orang fakir miskin. Tak cukup, memang ada lebih pada 50, tapi kita mampu 50 orang saja. Untuk mereka mulakan hari untuk buka puasa, untuk berpuasa. Rumah pun beras tak ada tuan-tuan. Sewa rumah tertunggak tak payah. Bil api, meter air pun dah tak ada. Meter air tak ada, bil elektrik pun tak ada. Ramai orang susah. Jadi di Ramadan ni kita dapatlah bantu-bantu sikit. Bukan sekadar kita bantu dia, bahkan Allah akan pandang kita sebagai hamba yang ambil perhatian terhadap orang-orang yang susah. Itulah istimewanya Ramadan. Itu istimewa Ramadan. Sebab itu di situ ada zakat fitrah. Zakat fitrah ni bukan soal RM7-8. Tuan-tuan, RM7-8 ni nasi Arab mana boleh makan? Nasi biryani pun tak boleh makan. Apalah nilai RM7-8 orang-orang yang macam tuan-tuan kerja di Kementerian Kewangan ni? Itukah nilai kita dengan Tuhan? RM7-8 je. Kita makan kat rumah pun basmati. Tapi bila bayar zakat fitrah, bayar beras hancur. Itukah Tuhan nak nilai RM7-8? Bukan. Tuhan tak nilai RM7-8. Tuhan nak nilai bagaimana kita syukur nikmat Tuhan. Ya. Sebab tu Islam tak pernah membebankan. Zakat fitrah tu nilainya kecil sangat. Sangatlah kecil. Tetapi Tuhan suruh kita tahu siapakah penerima zakat tersebut. Siapa mereka itu? Itulah ada asnaf dia. Yang disebut dalam surah Taubah, surah ke-9 ayat yang ke-60. Tuan-tuan pergi cari sendiri. 960. Jangan ambil nombor ekor. Surah Taubah ayat 60. Mesti setiap orang dalam kuliah ni mesti tahu siapa asnaf. Bayar zakat tapi asnaf tak tahu siapa dia. Apa cerita puluh tahun dah hidup. Ingat fakir miskin. Lepas tu anak yatim. Mana anak yatim masuk asnaf? Lepas tu tanya orang lelaki siapa asnaf? Ustaz, ibu tunggal. Orang lelaki laju sebab ibu tunggal. Mana ada ibu tunggal masuk asnaf? Datin Sri Wilda mana masuk asnaf? Kaya dia. Nak bayar zakat pun tak tahu siapa penerima zakat. 8 yang disebut dalam Quran pun tak tahu. Macam mana jadi la'allakum tattaqun? Macam mana nak jadi tuan-tuan? Puluh tahun dah bayar zakat. Kira-kira asnaf tak cukup. Jadi pergi tengok 960 surah Taubah surah ke-9 ayat 60. Wajiblah kita orang lelaki tahu. Barulah kita faham falsafah kenapakah kita mengeluarkan zakat. Untuk siapa? Lain. Orang perempuan buat fidyah. Fidyah lain. Fidyah fakir dan miskin sahaja. Ini orang perempuan pun pening juga. Dia pun bayar fidyah dekat sekolah anak yatim. Mana boleh? Dia fakir dan miskin. Itu bayar fidyah puasa.
Ya, tak boleh bagi kat sekolah anak yatim. Bukan semua sekolah anak yatim tu miskin. Bukan semua. Maka clearkan kat situ, jelas. Saya nak kena bayar fidyah puasa, Ustaz. Bayar siapa? Fakir dan miskin. Berapa jumlah dia? Pergi ke laman web. Kalau Selangor, tengok di Selangor. Kalau di Kuala Lumpur, tengok di Kuala Lumpur. Berapa kadar zakat, kadar fidyah dia. Selangor lebih kurang RM1.80. Apalah sangat fidyah puasa RM1.80? Apa nilai tuan-tuan? Bukan nilai itu yang Allah Ta'ala nak daripada kita. Tapi Tuhan nak nilai ketakwaan kita itu. Maka sebab itu, Ramadan yang kita nak sambut ni, dan kita berada di bulan yang telah kita doa, yang Tuhan makbul, hendaklah kita syukuri. Kita doakan, wabalighna Ramadan, wabalighna Ramadan, wabalighna Ramadan. Sekarang kita telah berada di bulan yang Tuhan makbul, kita hidup di bulan ini. Syukurilah dengan kedatangan Ramadan ni, sebab Ramadan akan datang tak tahu. Doalah banyak-banyak tuan sekalian. Di antara bulan Ramadan juga adalah bulan yang disebut dimakbulkan doa. Waktu bila? Waktu berbuka puasa dan waktu sahur, waktu mustajab doa. Jadi masa kita nak buka puasa tu, bantu isteri kita sikit untuk sediakan makan minum supaya kita dapat duduk di meja sebelum waktu buka puasa kita doa. Doa apa? Doalah apa-apa saja pun. Doa untuk diri kita, doa untuk keluarga kita, doa untuk jiran tetangga kita, doa masyarakat kita, doa kepada seluruh kaum muslimin. Dan jangan lupa doa supaya Allah Ta'ala angkat wabak COVID-19 ni. Jangan lupa. Doa je bahasa Melayu, tak ada masalah. Doa je. Dalam seminit dua tu doa. Kemudian azan, buka puasa, makan ala kadar, kita nak siap untuk solat maghrib. Nak makan berat, saat lagi lepas solat maghrib, kita makan berat. Jangan kita makan berat banyak-banyak lah. Sebab Nabi SAW ajar sunnahnya bagaimana? Nabi makan tamar, Nabi minum air sikit, Nabi sembahyang maghrib. Jadi kita nak ikut Nabi SAW. Ya, kita nak ikut Nabi. Selagi kita boleh ikut Nabi, kita ikut. Tak apalah kita mungkin makan kuih-muih sikit. Tak apalah makan. Tapi nak sebut tentang tempoh untuk kita solat maghrib tu mestilah disegerakan. Jangan kita duduk balun macam-macam. Nasi kerabu kita duduk balun. Ni semua kita duduk balun. Tengok-tengok pukul 8 baru nak semayang maghrib. Ni apa punya la'allakum tattaqun ni? Tak kena kan? Tak kena. Jadi Nabi SAW macam mana? Nabi makan beberapa biji tamar, Nabi minum air, maka Nabi pun prepare untuk solat maghrib. Kita tuan-tuan cubalah. Walaupun mungkin sebelum-sebelum ni kita tak macam tu. Mari bulan Ramadan ni kita cuba. Tak apalah makan kuih sikit-sikit, bajet masa 5 minit sudahlah lah. 5 minit, 10 minit sudahlah. Cukup, tinggal semayang berjemaah. Dan kalau tak dapat pergi ke masjid jauh dan sebagainya, faktor kekangan, solatlah berjemaah dengan ahli keluarga. Boleh pergi surau masjid? Silakan. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, jadikan Ramadan ni sebagai satu daripada peluang yang Tuhan bagi untuk kita rebut sungguh-sungguh, untuk kita beramal sungguh-sungguh. Dan saya sering kali sebut dalam kuliah-kuliah saya tuan sekalian, iaitu perbanyakkan doa di bulan Ramadan. Banyak doa dan jangan lupa memberi sedekah walaupun RM1, RM2. Jangan lupa kerana berakhirnya Ramadan dia tak sama lagi dah ganjaran pahala itu. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, sekadar itu insya-Allah moga-moga ada manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.